Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhanku, pemudahkanlah malam ini. Ya Allah, mana muka aku? Okey, dah ada muka. Okey, cun, bertukar rambut. Aku cakap, lama tak buat video, rambut macam Superman. Mana ada Superman gemuk? Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. How are you guys? How are you doing? Is everything fine? Aku cakap English macam memerang babe. So macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk support aku geng. Waktu sekarang aku memang perlukan sangat-sangat support daripada korang untuk buatkan aku terus buat video. Makin ramai subscribe, makin ramai tengok, makin rajin aku buat video. Bila tengok dekat analisis YouTube aku kan, aku dapati yang kebanyakan yang tonton video YouTube aku ni tak subscribe pun aku kan. So aku rasa kat situ rasa macam sedikit kesedihan di hati lah. Sebab apa? Sebab siapa main pintu tu? Maaf lah geng, biasalah kita duduk berjiran, kadang-kadang orang keluar masuk. Kebanyakan orang yang tengok YouTube aku ni tak subscribe channel aku. So aku rasa macam sedih lah. So bagi mengubati kesedihan itu, tolonglah subscribe mana yang tak subscribe lagi, supaya aku lagi semangat nak buat video. Tapi tak apa, demi korang, walaupun korang tak subscribe, aku akan teruskan bercerita. Tapi demi kebaikan tu, tolonglah support aku, subscribe aku. Tak paksa geng, tak paksa. Tapi kalau boleh, tolonglah. Tak paksa, tapi merayu. Ngarut-ngarut je Ikmal ni. So tak apa berlengah lagi. Cerita pada kali ini, aku nak bercerita tentang sebuah cerita yang bertajuk tajuk sabar dulu. Tapi cerita ni merupakan cerita yang orang selalu minta. Benda ni berlaku di UiTM Machang, Kelantan. Tajuk cerita pada kali ini adalah Tasik UiTM Machang. Cerita ni untuk subscriber aku yang before ni memang cakap tertunggu-tunggulah. Memang nak tahu sangat apa jadi kat Tasik ni kan. So pada hari ni aku dengan berbesar hatinya nak cerita kat korang apa jadi kat Tasik ni. So bagi yang tak tengok lagi cerita berkenaan UiTM Machang ni, korang boleh scroll kat bawah. Aku dah ceritakan banyak cerita berkenaan UiTM Machang. Kau tengok, lama tak buat video, lidah aku jadi panjang, sasul-sasul. Dekat UiTM Machang ni ada satu tasik. Tasik tu kecil je. Macam aku cakap hari tu juga, UiTM Machang ni ialah satu UiTM yang berbukit. Memang tinggi gila lah bukit dia. And Tasik ni berada betul-betul di bahagian bawah bukit lah senang cakap, dekat dengan fakulti. And Tasik ni juga betul-betul berhadapan dengan Kolej Tun Abdul Rahman. Macam aku cakap tadi, Tasik ni kecil je, kecil sangat. Orang cakap kalau pusing tu 10 minit dah cukup satu pusingan. And Kolej Tun Abdul Rahman ni merupakan kolej di mana aku tinggal. Dulu mak aku kerja warden. Mak aku garang babe, dia kerja warden. So bila dia kerja warden dekat Kolej Tun Abdul Rahman ni, melalui tingkap rumah aku dapat nampak Tasik dekat depan. Mak aku cakap, air Tasik tu asalnya daripada air longkang-longkang dekat atas, dia turun ke bawah. So maksudnya air Tasik tu air kotor lah kan, berlumut, warna macam Milo, dinosaur tu kan. Sebab kadang-kadang dekat atas tu ada haiwan mati dalam longkang. So dia bawa turun ke bawah. So orang cakap memang Tasik tu busuk lah. Macam kita tahu, syaitan jin ni memang suka benda-benda yang busuk macam ni. Macam korang, kalau korang busuk, syaitan jin suka. Tiba-tiba macam kena body shaming kan. Busuk juga. Macam aku cakap tadi, memang jin syaitan ni suka sangat benda-benda yang busuk, benda-benda yang berair. Tempat-tempat berair ni memang tempat dia. So macam aku cakap tadi, Tasik tu bentuk bulatan. Tengah-tengah Tasik tu ada jambatan. Jambatan keseberang. Tapi pendek jambatan tu. Jambatan tu lebih kurang dalam 10 meter macam tu je. Memang kecil betul. And dekat Tasik tu juga ada a few pondok tempat orang lepak. Sebab Tasik tu memang ada ikan lah. Ikan kecil-kecil kan. Ikan emas, ikan keli yang kecil-kecil tu kan. So kadang-kadang petang-petang
diorang akan lepak kat situ bagi makan ikan. Bagi makan roti lah, bagi makan makanan ikan yang kecil-kecil, pellet tu lah kan. And macam aku cakap tadi, mak aku kerja warden dekat UiTM ni kan. And dia duduk kat college tu nak ada Rahman. Memang mak aku setiap kali dia pesan lah, Mal, jangan pergi main kat tasik time maghrib. Jangan pergi kat tasik sorang-sorang. Aku sebagai budak-budak yang orang cakap tak berakal ni, memang aku rasa macam tercabar lah, saya tak boleh pergi kan. Memang aku ramai je pergi, relax je, okey-okey je. Sampailah pada suatu hari, ada satu kejadian yang berlaku yang menyebabkan aku takut sangat nak lalu kat tasik tu. Kisah ni terjadi dekat salah seorang pelajar UiTM Machang tu sendiri. Tasik tu merupakan tempat dating lah, tempat dating pelajar kan. Yelah tepi tasik, nampak air, nampak ikan kan. Lelaki dengan perempuan ni macam sesuai lah jadi tempat dating. Yelah walaupun busuk, walaupun berbau bangkai, tapi itu je ada kat UiTM Machang tu sebagai tadikan tempat dating. So diorang lepak lah kat pondok sambil borak masa depan, nak bagi anak nama siapa. Baru couple 3 hari dah bincang nama anak. So kejadian ni jadi masa aku tingkatan 1. Cerita ni jadi dekat seorang pelajar perempuan. Time tu dia tengah dating dengan pakwa dia. Dekat tengah-tengah jabatan tu ada satu pondok. Dia tengah dating kat situ dengan pakwa dia sambil bagi makan ikan. And time tu lebih kurang dalam pukul 7 dah nak masuk maghrib. And diorang je ada kat situ. Maksudnya satu tasik tu ada 2 orang je kat situ. Time diorang duduk kat pondok tu sambil bagi makan ikan, sambil borak-borak, tiba-tiba perempuan ni senyap je. Pak Udi tegur lah, awak okey tak? Kenapa senyap je? Yelah tadi borak main rancak-rancak borak masa depan kan. Anak nak bagi nama siapa, nak selang anak beranak berapa tahun, tiba-tiba senyap. Pak Udi tegur lah, Pak Udi usik-usik kan, main cikucak. Tapi Pak Udi dia ni, orang cakap macam usaha macam-macam, Mak Udi dia tetap senyap. Dia tenung je bawah. Kan ada jambatan, ada penghadang kan. Duduk macam ni, dia pandang je bawah. Dan tiba-tiba perempuan ni menangis. Duduk macam ni, pandang bawah, tengok ikan. Tiba-tiba air mata dia mengalir. Yang lelaki ni cuak lah, asal tiba perempuan ni menangis. Kan dah macam scene apa, bawang merah bawang putih, scene ikan kaloi. Yang apa macam mana dia nyanyi tu, wahai bondaku, bondaku si ikan kaloi, berdendang mari berdendang. Dah salah. Dah lari lirik tu. Tapi macam tu lah, dia duduk kat situ tengok ikan. Sampai tiba-tiba dia menangis, keluarkan air mata. Pak Odi cuak lah. Pak Odi macam fikir, apa aku dah buat ni tiba-tiba menangis ni. Sebab perempuan ni kadang-kadang tak boleh predict. Kadang-kadang tengah happy-happy tiba menangis, makanan sedap pun menangis, panas pun menangis. So sebagai Pak Wu yang caring ni, dia try comfort lah Mak Wu dia. Cakap, awak kenapa ni awak? Kenapa nangis tiba-tiba ni? Awak okey tak? Tapi still tak ada apa-apa efek. Still Mak Wu dia senyap pandang bawah menangis je. Dan bila Pak Wu dia sentuh je bahu Mak Wu dia, Mak Wu dia yang tadi macam ni terus pandang tepat ke mata Pak Wu dia. Dan bila pandang tepat dengan mata terbeliak tu, tiba-tiba Mak Wu dia menjerit sekuat hati. Wah! Macam Tarzan. Gor-gor. Tapi betul, masa dia tengok Pak Wu dia tu, tiba-tiba dia menjerit sekuat-kuat hati. Pak Wu dia yang tiba macam tu terus cuak. Pak Wu dia ni terus pegang bahu dia. Tapi perempuan ni meronta kuat gila kan. Monta suruh lepas. Sambil jerit-jerit, lepaskan. Oh, jerit-jerit, lepaskan. Sampailah ada a few perempuan datang. Diingatkan perempuan ni kena rogol ke apa kan, menjerit tengah maghrib. 3 orang perempuan datang kat diorang. Siap tanya, oi kenapa tu, kau buat apa? Kau rogol dia ke kan? Dia cakap, tak, tolong. So tiga-tiga tu pergi dekat jambatan tu, tolong pegang perempuan ni. Masa perempuan lain tengah pegang perempuan ni, Pak Uda terus call. Dia call macam orang cakap, staff lah kan, minta tolong. So bila call staff cakap, tunggu kejap, nanti akan ada orang datang. Condition Mak Uda dia memang tengah menjerit, melolong gila lah. And lebih kurang dalam 10 minit kemudian, datang satu motor tua. Gedek motor datang. Yang atas motor tu ada seorang pakcik. Pakcik dalam umur 50-an macam tu lah. Dia turun, dia berjalan slowly, dia pergi kat tengah-tengah tasik. Dia tanya, dek, kenapa jerit-jerit ni dek? Kita bagi nama pakcik ni Pakcik Abu lah. Senang cerita kan, nama pakcik ni Pakcik Abu.
Dan lelaki tu ceritalah, tak tahulah kenapa dia ni tiba-tiba je menjerit. Dia tak buat apa-apa pun, tiba-tiba dia menjerit tengah maghrib ni. Dan pakcik Abu ni pun, dia berdiri depan perempuan tu, dia melutut. Dia cuit kaki perempuan tu, dia cuit kat ibu jari perempuan tu, dia tanya, siapa ni? Kenapa ganggu salah? Perempuan tadi yang menjerit macam orang gila, terus senyap. Terus larikan kaki, senyap sambil main kuku macam ni. Cik Abu tanya lagi, dia cuit peha. Siapa ni? Perempuan tu cakap slow je sambil main kuku, dia cakap slow je. Anong. Cik Abu tanya lagi, Siam ke Malay? Macam bahasa kita cakap Siam ke Melayu? Perempuan tu yang tengah main kuku tu sebut Siam. Dalam dialek Thailand lah orang cakap. Pak Wu tadi dah heran dah, macam mana awet dia yang asal Johor tiba-tiba boleh cakap Siam. Lepas tu Pakcik Abu ni pun terus dia baca doa-doa. Dia baca doa-doa, dia hembus. Dia cakap kat Anong ni, dia cakap, dengan izin Allah, kau faham bahasa aku, kau boleh cakap bahasa aku. Sekarang bagi tahu aku kenapa kau ganggu perempuan ni. Anong tadi, yang perempuan tu, yang orang cakap nama dia Anong tu, main kuku terus cakap, tak ganggu pun, dia je kacau kita. Dia ibarat macam orang Siam cuba cakap Melayu. Macam kau gigi dah tom jam kan, macam tu lah bunyi suara dia. Tak ganggu pun, dia je kacau kita. Lepas tu dia tambah lagi, kita sedih. Dia tambah macam tu, main kuku cakap, kita sedih. Pakcik Abu ni tanyalah, sedih? Sedih kenapa? Dan Anong ni jawab, sedih sebab perempuan ni bagi makan benda tak elok dekat anak-anak dia. Yang dia tambah lagi, habis anak dia mati sebab perempuan ni bagi makan benda tak elok. Encik Abu ni terus pandang Pak Wu dia yang berdiri kat sebelah, tanya, kau bagi makan apa kat ikan-ikan kat sini? Pak Wu dia muka dah cuak dah, tapi cakap steady. Lelaki kena steady, cakap, tak bagi apa-apa pun, kita orang bagi makan roti je tadi. Dan perempuan tu yang tadi duduk bawah, pandang bawah je, terus pandang lelaki tu menjerit, kau tipu, kau bohong, kau syaitan. Lepas tu Cik Abu tanya lagi lelaki tu, baik kau jujur dengan aku, kau bagi apa kat ikan-ikan ni? Dia cakap, saya tak tahu, saya bagi roti je. Lepas tu Anong ni cakap, kau tipu, kau bagi benda putih-putih dekat anak aku makan, habis mati anak aku. Dia cakap macam tu, geng. Dan Pakcik Abu tanya lagi, kau cakap betul-betul? Kalau kau tak cakap betul-betul, awet kau ni silap hilang mati ni. Pak Wu dia dah dengar mati, terus cuak, terus cakap, sebenarnya tadi mak wu saya, dia kuis-kuis tisu, dia baling dalam kolam. Maybe ada ikan yang makan tisu tu. Terus Encik Abu lepas dengar, giling kepala, babe. So terpaksa lah Cik Abu ni negotiate dengan Anong ni. Macam-macam lah dia cakap, tolonglah jangan ganggu jangan ganggu turunan Nabi Adam lah bagai. Tapi Anong ni cakap, nyawa kena ganti dengan nyawa. Memang kalau cakap macam tu susah, babe. Sebab cara nak keluarkan jin ni ada dua je, secara paksa, cara kasar. Kalau cara, apa aku mengarut ni, kalau nak keluarkan jin ni ada dua cara. Cara lembut, cara kasar. Cara lembut ni dengan rela hati dia nak keluar. Tapi dengan cara kasar ni, kita bunuh dia, kita sakiti dia sampai dia nak keluar. Nak keluar tak? Kalau keluar nak duduk mana kamu? Masjid. Di badan ni ada berapa termasuk kamu? Boleh keluar 9-9. Time tu suasana makin gelap. Memang kiri kanan lampu oren yang lampu jalan tu dah makin terang, makin menyala. And Pak Abu still negotiate lah dengan Anong ni, nak suruh dia keluar. Sampailah pada satu tahap, dia setuju nak keluar, tapi dengan syarat. Syarat dia, perempuan ni tak boleh jejak kaki satu langkah pun dalam kawasan Anong. Kalau dia jejak, nyawa tukar nyawa. Setuju dengan dia janjikan. So Pak Abu pun buatlah baca doa bagai-bagai, dia keluarkanlah Anong daripada perempuan tu. Bila keluar je, memang perempuan tu lemah gila, terbaring terus. Terus Pak Abu cakap,
Okay, bangun. Angkat dia, terus pergi ke surau. Surau dengan tasik tu lebih kurang dalam 100 meter je. So pakat usung atas belakang, pakat bawa ke surau. Sampai dekat surau, perempuan tu duduk kat bawah, dekat mozek. Imam surau terkejut, terus keluar tanya, apa bising-bising ni, ada kenduri ke? Dan bila Pak Abu cerita, imam ni pun teruslah dia buat air tawar untuk naikkan balik semangat perempuan ni. And bila perempuan ni dah okey sikit, dah boleh bernafas, dah boleh celik mata, dia cerita masa dia tengok pantulan air tu, tiba-tiba badan dia terasa berat sangat. Berat sampai dia tak boleh angkat kepala. Yang paling seram, di sebalik pantulan air tu, dia nampak belakang dia ada seorang perempuan berpakaian siam yang berkemban tu, and ada macam cakap apa, yang kat atas kepala tu dia pakai benda tu, tapi mata dia merah, tengah menangis. And perempuan siam tu perlahan-lahan angkat tangan dan pegang bahu gadis tadi. Dan sejak itu dia terus menjerit. Dia tak sedar apa-apa dah. Dan imam tu terus selit. Dia tanya, Anong ke? Yang ada kat situ semua pandang imam, macam impress. Wah, tak sebut nama kau dah kenal. Dan imam pun cakap lah, yang Anong ni memang penjaga kawasan tasik tu. Orang cakap kalau kat kawasan tasik tu adalah kampung dia. Dan ikan ni merupakan macam anak-anak dia lah, ibarat macam tu. And kalau jadi apa-apa ikan-ikan ni, macam kita lah kan. Macam kita, tiba-tiba orang datang racun anak kita, mesti kita sedih kan. Sama juga dengan Anong ni, apa-apa jadi kat kawasan dia, memang dia akan sedih. Sebab apa? Sebab dia ibarat ibu kat tempat tu. And ustaz cakap, memang dia selalu tersempat dengan Anong ni. Lagi time nak pergi solat subuh. Imam ni selalunya nak pergi solat subuh. Subuh pukul 5.30, pukul 5 dia dah kena pergi dah. So bila dia nak pergi pukul 5 tu, dia kena lalu kat tasik tadi. Bila lalu kat tasik tadi, bila dia pandang bawah, dia selalu akan nampak seorang perempuan dekat atas jambatan tu berpakaian seakan orang siam, tengah pandang je kolam. Pernah sekali imam panggil, "Oi, siapa tu?" Yelah, sebab malam-malam, tengah-tengah pagi, nampak seorang perempuan berkemban macam tu, terkejut lah kan. Dan imam panggil, "Oi, siapa tu?" Perempuan tu pusing ke belakang, pandang ustaz, senyum. Dan sekelip mata hilang. Dan lepas tu barulah kita tahu yang Anong ni merupakan penjaga tempat tu. Dia tak ganggu orang, Tapi kalau orang ganggu dia, dia akan start marah. Dah buat banyak cara dah nak halau Anong ni, nak letak dekat tempat lain, nak bagi sewa flat mana-mana ke kan, tapi dia tak nak. Sebab tu tempat dia daripada awal, daripada sebelum UiTM dibina lagi. So that's all for today. Korang jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe gang. Tolonglah, jangan lupa subscribe. Kita jumpa dekat next video. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye.